Salam sejahtera. Kami, pelajar dari set 18 akan membuat pembentangan tentang kepelbagaian agama dalam tamadun India. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Tilai Durga, anak perempuan Sivanandan, Gan Poh Vien dan Hamzah bin Firoz Hussain. India merupakan tanah kelahiran beberapa agama terkenal dunia. Antara yang utama ialah agama Hindu, agama Buddha dan agama Sikh. Terdapat juga beberapa agama lain seperti agama Jaina, Bahai dan Zoroaster. Selain itu, agama Islam juga turut berperanan dalam perkembangan tamadun India. Agama Hindu diistilahkan sebagai Sanatana Dharma ataupun agama kekal abadi. Tidak diketahui pengasasnya dan permulaannya. Terdapat 6 mazhab dan ia bergantung kepada dewa-dewi yang disembah. Antara dewa-dewi yang disembah adalah Shiva, Vishnu, Sakti, Murugan, Ganesha dan Surya. Dan mazhabnya pula Saivism, Vaishnavism, Shakta, Kaumaram, Ganapatiyam dan Sauram. Terdapat 5 prinsip utama dalam agama Hindu. Pertama, kewujudan Tuhan yang unggul. Kedua, manusia itu suci. Ketiga, perpaduan melalui percintaan. Keempat, harmoni agama. Dan kelima, pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang suci dan mantra yang suci. Terdapat 10 disiplin sejagat, iaitu kejujuran, satya, kesederhanaan, ahimsa, tidak berzina, brahmacharya, tidak merompak, ashtaya, kesucian, aparigraha, kebersihan, saucha, kepuasan, santosh, mengkaji kitab, swadhyaya, penjimatan, tapas dan doa, puja. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak pada 1469 sehingga 1539. Diteruskan oleh 9 orang guru Sikh. Kitab suci bagi agama Sikh ialah Guru Granth Sahib yang menjadi panduan hidup selama-lamanya. Mesej Guru Nanak dalam ajarannya adalah merangkumkan kod moral dan kerohanian serta semangat kemanusiaan tanpa mengira latar belakang agama. Kepercayaan utama ialah mengenai kewujudan Tuhan yang satu, iaitu bersifat nirakam ataupun tidak berbentuk, abadi, sangat berkuasa dan manusia tidak dapat menghiraukannya. Penganut Sikh percaya bahawa Tuhan wujud di mana-mana jua dan Tuhan sahaja yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Para penganut menyebut nama Tuhan dengan perkataan Wahai Guru yang bermaksud Tuhan yang menakjubkan. Gobind Singh 1675 sehingga 1708
adalah guru terakhir dalam sejarah agama Sing. Beliau yang memperkenalkan persaudaraan Khalsa supaya dapat memperkasakan identiti Sing dengan memakai 5 simbol utama yang turut diperkenalkan sebagai 5K, iaitu Kesh, rambut panjang; Kangha, sikat; Kara, gelang besi; Kirpan, pedang kecil; dan Kachira, seluar jerut. Para penganut dikehendaki menghormati simbol ini demi kesejahteraan hidup dan penerimaan agama Sing. Penerangan tentang agama Buddha dan Islam akan disambung oleh saudari Gan Poh Wien dan saudara Hamzah. Sekian dari saya. Terima kasih. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama, putera Raja Suddhodana Gautama daripada suku bangsa Shaka di India pada sekitar tahun 564 sampai 483 SM. Beliau menerima kesedaran selepas bertapa di bawah pokok Bodhi dan kemudiannya beliau dikenali sebagai Buddha. Bud bermaksud mendapat kesedaran. Ajaran Buddha lebih mengutamakan Dhamma dalam bahasa Pali atau Dharma dalam bahasa Sanskrit. Ia menerangkan 4 kebesaran mulia dan 8 jalan mulia untuk mengatasikan samsara atau sengsara kitaran kelahiran semula. Antara 4 kebenaran mulia ialah: pertama, penderitaan itu universal, dukkha; kedua, ada punca segala penderitaan, dukkha samudaya; ketiga, penderitaan itu boleh diatasi, dukkha nirodha; keempat, ada cara untuk mengatasi penderitaan, dukkha nirodha magga. Menurut ajaran Buddha, terdapat 12 punca penderitaan. Buddha menyebutkan sebagainya roda empirik yang mengandungi 12 rangkaian, iaitu: pertama, kecuayaan avidya; kedua, kejenderaan samskara; ketiga, kesedaran tentang kuasa karma vijnana; keempat, nama dan bentuk nama rupa; kelima, 5 organ derya dan minda sadayatana; keenam, hubungan antara derya dengan objek sparsa; ketujuh, sensasi vedana; ke-8, nafsu trisna; ke-9, bergantung pada pewujudan upadana; ke-10, bertekad untuk lahir bawah; ke-11, kelahiran jati; ke-12, usia tua dan kematian jara marana. Lapan jalan mulia adalah untuk mencapai nirwana. Antaranya ialah pandangan yang betul, kefahaman; aspirasi yang betul, cita-cita; pertuturan yang betul, komunikasi; kelakuan yang betul, aksi; kehidupan yang betul, cara hidup; usaha yang betul, daya usaha; minda yang betul, mental; dan akhirnya konsentrasi yang betul, meditasi. Ajaran Buddha mengamalkan konsep ahimsa dan juga penentangan kefahaman kebendaan. Sebaliknya, lebih kepada perkara yang wujud. Secara tidak langsung, ajaran ini menafikan kepentingan roh serta beberapa perkara yang lain yang abstrak. Menurut Gautama Buddha, kesengsaraan manusia berpunca daripada keinginan dan tindakan manusia yang berusaha mencapai sesuatu yang mustahil. Keinginan ini adalah bersifat sementara, maka ajaran ini mengajar manusia supaya tidak bersikap melampau dalam melakukan sesuatu. Ajaran kitab-kitab suci adalah untuk mencari kebenaran sejati yang berdasarkan 3 prinsip, iaitu sila, berdisiplin diri, samadhi, tafakur, dan pana, bijaksana. Kesemua ini bertentangan dengan ajaran Hindu. Disebabkan itu, ajaran ini tidak mendapat tempat di India selepas zaman kegemilangan berakhir. Ajaran Buddha berkembang maju dan tersebar luas semasa pemerintahan Asoka. Terdapat 2 mazhab utama, iaitu Hinayana dan Mahayana. Mazhab Hinayana mengutamakan kehidupan estetik, manakala mazhab Mahayana lebih menegaskan kepada pendapat bahawa pembebasan hanya dapat diciptai melalui budaya Sing dan
atau guru sebagai Akhir sekali, saya, Hamzah bin Firoz Hussein, akan menerangkan mengenai agama Islam dalam tamadun India. Antara peranan agama Islam dalam tamadun India adalah berperanan besar dalam pembinaan, perkembangan dan semua aspek sejak abad ke-7 Masihi. Menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa yang berpusat di Delhi iaitu Kesultanan Delhi abad ke-12 Masihi, melahirkan bahasa Urdu dan juga seni bina-seni bina yang terkenal seperti Taj Mahal, Kota Agra, Kutub Minar dan mewujudkan pusat-pusat pengajian. Perkenalkan sistem kemasyarakatan tanpa kasta, martabatkan kedudukan wanita, hapuskan dauri dan amalan sati. Sati merupakan upacara pengembumian dalam sesetengah masyarakat Asia di mana seorang wanita yang baru-baru ini balu membunuh diri dengan membakar diri sendiri menggunakan kayu api pengembumian suaminya. Antara kesan pemerintahan Islam ialah terdapat hampir 150 juta penganut agama Islam daripada jumlah penduduknya yang melebihi 1 bilion orang. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai interaksi Islam dan tamadun India. Antara kesan interaksi yang kita dapat lihat ialah bahasa, seperti bahasa Urdu. Ia mempunyai nahu prakrit dengan perbendaharaan kata Parsi, Arab dan Turki. Ia ditulis dengan skrip Arab. Dengan ini, kita dapat melihat bahawa interaksi tamadun Islam dengan tamadun India membawa kepada kewujudan satu bahasa lain yang kita guna pakai hingga ke hari ini. Seterusnya, dalam pendidikan, di mana mereka mempelajari bahasa baru dan juga mengadakan penterjemahan bagi kitab-kitab India iaitu Ramayana, Mahabharata dan Bhagavata Purana ke dalam bahasa Bengali. Manakala Mahabharata dan Raja Tarangini ke dalam bahasa Parsi. Dalam seni lukis pula, pada zaman Akbar, bilangan pelukis Hindu di istana begitu ramai sehingga gaya lukisan Hindu telah mendominasikan gaya lukisan Parsi. Selain itu, berlahirnya persajakan yang unggul seperti Amir Khusraw, Khwaja Najmuddin Hasan atau Mir Hasan Dilwi, Ghazal Persia, Ghalib Ghazal. Dalam seni bina pula, kita dapat melihat gabungan ciri-ciri India dan Parsi. Salah satu seni bina yang paling terkenal ialah Taj Mahal. Ia dibina oleh Maharaja Mughal iaitu Shah Jahan dalam keingatan isteri paling kesayangannya, Mumtaz Mahal. Bangunan yang terkenal ini bertapak di Agra. Secara kesimpulannya, interaksi antara tamadun adalah suatu pertembungan yang saling memperkayakan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. Hasil daripada kreativiti yang tinggi melahirkan banyak manfaat kepada semua orang tanpa mengira latar belakang anutan agama, bangsa maupun budaya. Pertembungan yang positif seharusnya digalakkan untuk kebaikan generasi muda yang bakal menjadi pemimpin. Saling faham memahami persamaan dan perbezaan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang permuafakatan demi kebaikan agama, bangsa dan negara. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.